Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Juara Persembahan Multimedia. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Juara Persembahan Multimedia ini terdapat pada muka surat 80 yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.1 membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca sebuah kisah mengenai juara persembahan multimedia yang mengandungi 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat secara mekanis. Kedua, mencatat 6 ayat yang terdiri daripada jenis ayat dan ragam ayat daripada kisah juara persembahan multimedia dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya membaca sebuah kisah mengenai juara persembahan multimedia yang mengandungi 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat secara mekanis. Kedua, murid berjaya mencatat 6 ayat yang terdiri daripada jenis ayat dan ragam ayat daripada kisah juara persembahan multimedia dalam bentuk peta pokok. Murid-murid, apakah alatan muzik tradisional yang pernah kamu tahu dan lihat? Bagus. Tentu ada dalam kalangan murid yang pernah mengetahui dan juga mengenali beberapa alatan muzik tradisional sebelum ini. Dan di sini cikgu sudah sediakan beberapa gambar alatan muzik tradisional, iaitu yang pertama, lihat di sebelah kiri. Alatan ini dinamakan sompoton. Sompoton ini merupakan alatan muzik tradisional dari negeri Sabah. Caranya ialah dengan meniup. Seperti gambar itulah. Dan seterusnya, gambar yang kedua di bawah sompoton itu merupakan seruling. Seruling ini juga merupakan alatan muzik tradisional yang dapat menghasilkan bunyi yang sangat merdu. Seterusnya kita lihat gambar yang di tengah itu ialah kompang. Kompang ini sinonim dengan masyarakat Melayu. Dan alatan muzik tradisional ini selalunya dimainkan sewaktu majlis kenduri perkahwinan. Ada juga beberapa majlis lain iaitu sambutan seseorang yang datang ke sesuatu majlis dan ia diperbuat daripada kulit lembu. Seterusnya kita lihat sitar. Sitar ini berupa lebih kurang bentuknya seperti gitar. Dan sitar merupakan alatan muzik tradisional bagi masyarakat India. Dan lihat di situ ya, berbentuk bulat. Seterusnya kita lihat erhu. Erhu ini merupakan alatan muzik tradisional bagi masyarakat Cina, iaitu caranya dengan menggesek tali erhu tersebut itulah. Dan juga menghasilkan bunyi yang sangat merdu. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita perlulah menghargai dan juga memelihara warisan alatan muzik tradisional ini supaya tidak ditelan zaman dan digalakkan generasi muda untuk mempelajari alatan muzik ini supaya kekal diwarisi hingga ke generasi akan datang.
Seterusnya, mari kita membaca cerita dan mengujarkan dialog kisah juara persembahan multimedia dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang mari ikut cikgu untuk membaca kisah juara persembahan multimedia ini berserta dialog yang terdapat di sini. Waktu rehat masih berbaki 15 minit. Peshan, Darshini dan Marsha kelihatan sedang rancak berbual di kantin. Perbualan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Projek itu diusahakan oleh mereka bertiga. Tidak lama lagi, projek itu akan dipersembahkan dalam pertandingan persembahan multimedia di sekolah mereka. Persembahan multimedia kita hampir siap. Setakat ini, saya amat berpuas hati. Klip video tentang perpaduan kaum yang kita paparkan sangat menarik dan berkesan. Baguslah. Namun, saya fikir persembahan itu akan lebih menarik jika kita menggunakan alunan muzik tradisional sebagai muzik latar. Bagaimanakah pendapat kamu? Saya setuju, Darshini. Saya cadangkan kita menggunakan alunan alat muzik pelbagai kaum seperti seruling, sitar, erhu dan sompoton. Wah, bagus idea itu. Saya setuju. Dua minggu kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keputusan pertandingan persembahan multimedia bakal diumumkan. Peshan dan rakan-rakannya berasa gemetar. Jantung mereka berdegup kencang. Riak muka cemas. Risau sungguh hati saya menunggu keputusan. Jangan begitu, Darshini. Adat bertanding, ada kalah menangnya. Harap kamu dapat berlapang dada menerima apa-apa sahaja keputusan. Ya, Darshini, biarlah pihak juri yang menentukannya kerana hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Sewaktu majlis penyampaian hadiah. Syabas! Kamu menang! Kamu bertiga memang layak bergelar juara. Terima kasih, cikgu. Syukurlah kemenangan berpihak kepada kami. Peshan, Darshini dan Marsha berjabat tangan dengan guru mereka. Kemudian, mereka berjalan menuruni pentas membawa piala kejuaraan. Baiklah murid-murid, mari kita menganalisis jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam cerita tadi. Baiklah murid-murid, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk mengenal pasti ataupun mengecam jenis ayat dan juga ragam ayat yang terdapat dalam teks cerita ini. Dan kita lihat jenis ayat yang pertama di sini iaitu ayat penyata. Ayat penyata, kita lihat di situ ayatnya. Perbualan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Itu merupakan ayat penyata. Maksud ayat penyata iaitu ayat yang menyatakan ataupun memaklumkan sesuatu perkara. Seterusnya, ayat penyata yang kedua, persembahan multimedia kita hampir siap. Itu ayat penyata yang kedua. Hanya memaklumkan sajalah. Persembahan multimedia itu mereka sudah hampir siapkan. Dan kita lihat ayat penyata yang ketiga. Namun, saya fikir persembahan itu akan lebih menarik jika kita menggunakan alunan muzik tradisional sebagai muzik latar. Itu ialah ayat penyata. Maksudnya ayat yang menyatakan sesuatu maklumat lah saja. Dan kita lihat jenis ayat yang kedua iaitu ayat tanya.
ayat tanya di sini cikgu sudah nyatakan, iaitu bagaimanakah pendapat kamu? Ini merupakan ayat tanya. Ayat tanya menggunakan kata tanya, bagaimanakah. Seterusnya kita lihat jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat seru. Ayat seru di situ cikgu sudah bantu murid kenal pasti, iaitu wah, bagus idea itu. Ini merupakan ayat seru kerana menggunakan kata seru, iaitu wah. Seterusnya kita lihat jenis ayat yang keempat pula, iaitu ayat perintah. Ayat perintah yang cikgu nyatakan di sini iaitu ayat suruhan. Kita lihat ayat suruhannya. Saya cadangkan kita menggunakan alunan alat muzik pelbagai kaum seperti seruling, sitar, erhu dan sompoton. Ini merujuk kepada ayat perintah, iaitu dalam konteks ayat suruhan. Kerana apa? Kerana terdapatnya perkataan cadangkan. Cadangkan ini dah merujuk kepada ayat suruhan. Dan kita lihat satu lagi, iaitu ragam ayat. Ragam ayat yang di sini cikgu sudah nyatakan iaitu ayat pasif. Kita lihat contoh ayat pasif yang dinyatakan dalam teks cerita ini, iaitu projek itu diusahakan oleh mereka bertiga. Mengapakah ayat ini ayat pasif? Bagus, ayat ini ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif, iaitu diusahakan oleh. Dan kita lihat lagi di sini. Tidak lama lagi projek itu akan dipersembahkan dalam pertandingan persembahan multimedia di sekolah mereka. Dan ayat ini merupakan ayat pasif. Mengapa Bagus, kerana terdapatnya kata kerja pasif, iaitu dipersembahkan. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga mengenal pasti serta dapat menjelaskan jenis-jenis ayat dan juga ragam ayat yang terdapat dalam teks petikan cerita ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita sama-sama menganalisis dan juga mengecam jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam teks petikan ini. Dan kita lihat jenis ayat yang pertama iaitu ayat penyata. Dan kita lihat ayatnya di sini. Pishan dan rakan-rakannya berasa gementar. Itu ayat penyata yang pertama. Ayat penyata yang kedua di sini, jantung mereka berdegup kencang. Maksud ayat penyata iaitu ayat yang menyatakan sesuatu maklumat ataupun memaklumkan sesuatu perkara. Dan kita lihat jenis ayat yang kedua iaitu ayat perintah dalam konteks ayat larangan. Kita lihat di sini ayatnya. Jangan begitu Darshini. Mengapakah ayat ini dikenali sebagai ayat larangan? Ya, ayat ini menggunakan kata larangan iaitu jangan. Selain daripada jangan, iaitu usah. Seterusnya kita lihat ayat perintah yang kedua, iaitu ayat permintaan. Kita lihat contoh ayatnya. Harap kamu dapat berlapang dada menerima apa-apa sahaja keputusan. Ayat ini merupakan ayat permintaan kerana menggunakan kata permintaan iaitu harap. Contoh kata permintaan yang lain iaitu tolong dan juga minta. Seterusnya kita lihat lagi ayat perintah yang ketiga iaitu dalam konteks ayat suruhan. Kita lihat di situ ayatnya. Syukurlah kemenangan berpihak kepada kami. Ayat ini ayat suruhan. Mengapakah ayat suruhan? Kerana terdapatnya kata kerja iaitu syukurlah. Maksudnya menyuruh. Okey. Dan seterusnya kita lihat jenis ayat yang ketiga iaitu ayat
seru. Ayat seru di sini iaitu syabas, kamu menang. Ayat ini ialah ayat seru kerana menggunakan kata seru iaitu syabas. Seterusnya, kita lihat ragam ayat. Tadi kita sudah pun menjelaskan jenis ayat. Sekarang kita lihat ragam ayat. Ragam ayat terdapat dua bahagian iaitu ayat pasif dan juga ayat aktif. Kita lihat ayat pasif yang pertama iaitu di sebelah kanan kamu itulah, di atas tu. Kita lihat yang pertama, 2 minggu kemudian saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ayat ini merupakan ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu ditunggu-tunggu. Dan ayat pasif yang kedua, keputusan pertandingan persembahan multimedia bakal diumumkan. Ayat ini merupakan ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu diumumkan. Seterusnya, kita lihat ayat aktif pula. Tadi ayat pasif, sekarang ayat aktif. Ayat aktif yang terdapat dalam teks cerita ini iaitu risau sungguh hati saya menunggu keputusan. Ayat ini ayat aktif kerana menggunakan kata kerja aktif iaitu menunggu. Dan kita lihat ayat aktif yang kedua iaitu kemudian mereka berjalan menuruni pentas membawa piala kejuaraan. Ayat ini merupakan ayat aktif kerana menggunakan kata kerja aktif iaitu membawa piala. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis ayat dan juga ragam ayat yang terkandung dalam teks cerita ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya untuk murid-murid mencatat ayat mengikut jenis ayat dalam bentuk peta pokok. Rujuk semula slide aktiviti 2 tadi. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Maksudnya di sini, tugasan ini perlu diselesaikan ataupun disiapkan oleh murid-murid. Mudah sahaja, murid perlu mencatat semula ayat-ayat yang telah kita cam tadi. Ayat-ayat iaitu jenis ayat. Jenis ayat yang cikgu nyatakan ada 4 iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Dan di sini murid perlu salin semula ayat penyata yang terdapat dalam teks cerita tadi, dan juga ayat seterusnya lah, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seru. Maksudnya di sini murid-murid perlulah mengklasifikasikan ataupun mengkelaskan, mengasingkan jenis-jenis ayat. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan jenis ayat ini dengan sebaiknya. Ada lagi satu tugasan iaitu murid perlu mencatat ayat iaitu ragam ayat dalam bentuk peta pokok. Rujuk semula slide aktiviti 2 tadi. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Maksudnya murid perlulah mencatat semula ragam ayat yang telah kita bincangkan tadi, yang telah kita cam, yang telah kita kenal pasti tadi dalam slide aktiviti 2. Murid perlu salin semula ragam ayat mengikut jenisnya lah, bahagiannya di sini iaitu yang pertama ragam ayat, ayat aktif, dan yang kedua ayat pasif. Murid perlulah menulis semula, menyalin semula ragam ayat mengikut ragam ayatnya yang sesuai. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.